Kepada anda yang sedang menonton dan sangat teruja dengan topik pengubahsuaian haram ini, kalau ada komen-komen, sila kongsikan dengan kami di Facebook. Kalau ada gambar, mungkin ada jiran di luar sana, mungkin kita nak highlight di sini pun, jangan bagi tahu jirannya. Kalau boleh ambil gambar nak kongsikan dengan kita pun boleh juga, kerana begitu melampau ya. Saya pun tak sangka ada yang buat sebagai ala-ala macam kuil begitu. Itulah dia, nampak macam bangunan baru yang menghalang lalu lintas ya, menyukakan pergerakan. Baik, kita nak bersama dengan pensyarah kanan Fakulti Sri Bina, Perancangan dan juga Ukur, Universiti Teknologi Mara, Kampus Puncak Alam, Arkitek Puteri Mayang Bahjah Zahrin. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih. Jadi kita bahasakan AR Puteri saja di sini ya. Terima kasih kerana berada bersama kita. Jadi apa yang kita lihat di visual tadi memang dah tular di media sosial dan sebagainya. Saya akui saya agak terperanjat juga. Kalau saya ada jiran macam tu pun saya tak tahu macam mana nak bahasakan. Jadi kita mulakan dengan suatu premis yang simple. Apa yang boleh dan apa yang tak boleh, dan untuk rumah apa? Alright. Secara lazimnya kalau kita lihat ya, selalu orang akan melakukan renovasi, pengubahsuaian tambah ataupun orang kata perubahan ke dalam ruang dalaman lah. Tetapi bagi bab sebegini, saya akan katakan kepada sekatan-sekatan lah ya, apa yang orang kata yang tidak boleh, restriction ya bagi seseorang untuk tambah atau pengubahsuai. So jadi di sini mungkin kita akan lihat dari segi aspek mungkin tiga peranan yang penting, dari segi piawaian perancangan dan juga pembangunan, dari segi faktor keselamatan dan juga kesihatan lah. Dari segi kalau kita katakan mungkin banyak di antara kita katakan tanah kita 22 dalam 75 is our land ya. Kenapa kita tak boleh orang kata besar secara maksimum. Tetapi di sini kita perlu faham ya bahawa dalam aspek perancangan kita ada istilah setback. Building setback ya, di mana dia ada had. Maksudnya walaupun itu adalah tanah kita, tetapi kita ada had ya, yang membolehkan kita untuk melebarkan ataupun menambah pengubahsuai. Dan dalam aspek pengubahsuaian ini juga dia mengambil kira dari segi ketinggian juga, dari segi estetik. Maksudnya apa yang mungkin dari segi perancangan kita dah ada orang kata certain konsep yang kita perlu fahami. Seperti di rumah teres, semuanya ada macam sama begitu kan. Betul ya, dan juga ada tona warna, dia punya fasad ya, treatment dan segalanya. Dan mungkin dari segi bila kita kata masuk kepada aspek faktor-faktor kesihatan ya, adalah penting untuk kita ambil kira dari sudut macam pencahayaan. Dalam bylaw kita ada akta ya, Uniform Building Bylaws pun ada menekankan berapa peratus pengudaraan, pencahayaan, dan juga keluasan bilik itu apa untuk kegunaan apa dan sebagainya. Dan dari segi aspek orang kata keselamatan, mungkin kita ambil kira dari segi kebakaran, struktur ya, bahan-bahan binaan yang orang kata tidak mendatangkan masalah kepada kesihatan dan sebagainya. Jadi inilah penanan yang perlu diperhatikanlah sebelum kita bicara. Ini aspek-aspek. Betul ya. Jadi itulah dia, kadang-kadang jiran ni oportunis ya. Betul. Memang kalau terdapat percanggahan yang boleh menjejaskan keselamatan, kadang tak ada ruang untuk berbincang. Kita tengok dah ada kontraktor apa sampai di depan rumah. Itu yang pentingnya orang kata kelulusan bangunan tersebut ya. Sebab di dalam bila kita katakan dalam setiap renovasi pengubahsuaian, kita perlu submit ya plan bangunan, plan intention ya atau pengubahsuaian kepada pihak berkuasa tempatan lah. Dalam pergi kepada pihak berkuasa tempatan tu, dia ada pihak yang mengumpulkan plan, seperti orang kata arkitek yang mengumpulkan plan, di mana di sini ada perbincangan untuk tidak orang kata kita menjaga untuk bukan sahaja untuk bahagian kita, tetapi untuk jiranan sahaja inilah juga. Jadi kalau kita patuhi benda ni, insya-Allah dia orang kata mungkin masalah-masalah ini mungkin kurang, mungkin kita boleh elakkan daripada tular atau berlaku lah. Jadi apa yang kita nampak kadang-kadang kalau kita tengok rumah bangsa ya, ada jiran-jiran juga berpakat. Kan tingkat bawah dengan tingkat atas, jadi bergabung tenaga, tak apa kita tong-tong kita buat sekali dan sebagainya. Tapi kita lupa bahawa di rumah bangsa ni jirannya ada di atas, di belakang, di kiri dan juga di kanan. Jadi apabila kita nampak satu jiran tu sedang buat projek besar begitu kan, kita sebagai rakyat Malaysia ni kita mampu buat aduan. Tapi kita masih nampak perkara ni berlaku. Kenapa rasanya?
mungkin awareness lah kot, saya rasa awareness, mungkin pemahaman dari segi apa implikasi ke atas orang kata renovasi yang mungkin tidak mengikut mendapat kelulusan. Itu yang mungkin menyebabkan perkara ni berleluasa lah. Tapi kedegilan atau kejahilan? Oh, itu susah juga untuk tapi bagi saya lah bagi saya perkara yang penting untuk dipahami adalah bagi dua-dua pihak untuk memahami apa keperluan, apa implikasi dan apakah perlu yang dilakukan jika kita hendak lakukan tambahan ataupun ubahsuaian. Selepas dilakukan tambahan contohnya, apakah akan terdapat reassessment untuk menilai mungkin lepas 2-3 tahun apa impak yang mungkin muncul? Dia kalau katakan once kita dah build, of course kita akan orang kata sebab kita perlukan keluarkan dia, kalau katakan selalunya dalam orang kata kelulusan ni selepas kita bina bangunan dia ada they call it CCC jadi itu adalah kelulusan yang orang kata untuk menduduki jadi maksudnya bangunan adalah fit untuk diduduki lah. Itu yang menjadi orang kata orang bolehlah masuk orang kata menghuni balik. Baik, sama-sama kita berbincang dengan Yayar Puteri. Ada juga luahan hati daripada pengguna di Facebook dan MHI tentang isu mungkin isu kejiranan yang melibatkan penambahbaikan, bukan penambahbaikan sebenarnya, pengubahsuaian. Ini tambah baik tapi menjadi bertambah buruk lagi situasinya. Antara luahan yang dapat kita bacakan, mungkin dapat paparkan di kita skrin. dapat kongsikan di sini kalau ada masa lah. Itu dia. Jadi, Muhammad Nur bin Arifin, kebanyakan pemilik tak ikut akta tidak mengikut akta dan kadang-kadang pasang tembok bahagian jiran tak diplaster sedangkan undang-undang mensyaratkan kita untuk memplaster. Itu satu. Selain kerosakan fizikal kepada rumah jiran, nak tanya apa hak jiran bila binaan menghalang pencahayaan, keselamatan dan betul juga apakah hak-hak jiran ataupun boleh tak kita menghalang saya kata kalau kita tambah bangunan dia boleh nampak macam jiran lain. Sebab pernah berlaku bila mana dibuat pembinaan surau di depan, jadi sama tinggi dengan rumah penduduk. Bimbang orang atas tu boleh melihat privasi lah. Privasi. Adakah privasi itu boleh menjadi alasan untuk ni? Privasi itulah dia orang kata dia ada elemen-elemen di sini. Orang kata dari segi ketinggian pun ada dihadkan. Dari segi orang kata pengudara tu maksudnya dia ada dari within your compound. Dia tidak orang kata memasuki orang kata ke bahagian kepada kejiranan lah. Cuma orang kata privacy tu dia macam ni lah. Artinya ini quite subjektif lah Kalau kita katakan ada terrace, you mungkin menghadap rumah, masih lagi kita orang kata nampak tingkap tetapi orang kata penjarakan itulah yang menjadi orang kata mengukur isu privacy tersebut. Okey, sementara kita baca satu lagi luahan di Facebook, mungkin saya nak tanya satu lagi soalan. Kalau kita cerita banyak tentang rumah pangsa, rumah teres, tapi rumah banglo ni macam ada lesen pula. Okey, ini tanah saya nak bina berapa besar saya nak suka. Macam istana pun boleh. Tapi adakah ada had-hadnya di sana? Tadi halang percayaan, mungkin halang pandangan juga. Dia sama juga dia kriteria walaupun orang kata cuma orang kata kalau katakan teres ni dia sebab dia ada shed wall. Banglo ni kita masih ada orang kata dari segi aspek perancangan dia punya setback pun masih ada orang kata restriction dia. Jadi jangan mengubah suai secara melulu. Itu yang penting. Kalau mungkin ada timbang antara aspek keselamatan, kedua juga aspek keselamatan kejiranan lah, maksudnya dari segi ukhuwah persaudaraan itu juga harus ditimbang antara. Tepat sekali. Ada lagi luahan di Facebook tentang isu ini dapat kita bacakan sebagai pedoman dan pengejaran. Haji Rusmani Abdul Syukur katanya selain keseronokan atau kerosakan fizikal kepada rumah jiran, tanya apa hak jiran bila binaan halang pencahayaan tadi dah selesaikan, keselamatan dan pengudaraan. Asalnya jarak tembok lebih kurang 12 kaki dan bila tambah binaan tinggal 2 kaki saja. Alamak. Kelulusan pihak berkuasa dipertikaikan. Ada had minima di sana ke? Diberikan 12 kaki, tapi dia dah makan sampai 10 kaki, tinggal 2 kaki. So maknanya dia buka tingkap je, nampak tembok jiran dia begitu. Itu orang kata dia kata yang mengawal tu adalah the building setback lah. Itu yang had yang mengawal orang kata binaan di mana yang sebab masalahnya di sini bila kita suarakan kepada
jiran, apa salah awak bina sampai sini, tak baiklah. Jiran tu pula keluar, ini tanah saya. Saya boleh buat berapa besar saya suka. Betul, itulah yang menjadi isu dia lah kan. Tetapi berbalik kepada perkara sebenar tadilah, walaupun itu adalah tanah milik seseorang ya, tetapi yang menjadi orang kata tidak bermaksud yang seseorang tu boleh memaksimumkan. Itu dia yang harus kita pantau di sana. Ada tak kategori rumah yang memang langsung tak boleh direnovasikan? Dia okey, dia melibatkan dari segi orang kata kalau aspek ni kita nak pergi kepada lebih mendalam, dari aspek strata dan juga aspek yang landed property seperti biasa. Dan juga setengah pihak berkuasa macam local authority mungkin ada restriction yang mungkin sedikit berbeza daripada pihak berkuasa tempatan yang lain yang menjadi orang kata apakah dia punya maksimum risiko kesihatan. So itu depends on dia punya on kawasan perumahan dia lah. Ya, betul. Kalau zaman orang banyak membaca ni kadang-kadang susah juga ya tengok nanti rekaan yang futuristik ke. Betul. Dia imajinasi betul ya. Betul. Kita takut jiran kita pula Allahu Akbar apa yang dibuat kata rumah. Itu adalah kata estetik lah. Estetik dan juga orang kata untuk satu pengubahsuaian tu juga untuk kita perlu memastikan keharmonian aspek fasad. Keharmonian fasad tu satu. Keselamatan. Misalkan kalau Nas buat tembok tinggi kan. Jatuh ke nanti retak ke meteorit tak berkualiti ke. Itulah satu. Kepada keselamatan. Keharmonian pembinaan tu satu, keharmonian antara jiran juga harus diambil kira. Jadi terima kasih. Kalau anda mendapat rumah baru tapi anda hilang jiran. Allah Akbar. Apa gunanya? Kepada AR Puteri Mayang Bahjah Zahrin, pensyarah kanal Fakulti Seni Bina, Perancangan dan Ukur Universiti Teknologi Mara Kampus Puncak Alam berkongsi ilmu dan bagaimana untuk kita dapatkan perspektif lebih luas tentang pembinaan rumah ini. Nampak macam senang kan, nampak seronok, ada duit, imajinasi, tapi ada faktor yang perlu diambil kira. Janganlah ubah suai secara melulu begitu saja. Baik, kita